Hari ini saya nak ulang kaji dengan kamu bagi bab matriks. Dalam SPM Matematik Kertas 2, soalan matriks mesti keluar dan biasanya dia akan melibatkan matriks songsang. Jadi, kamu mesti hafal dan fahami penggunaan rumus matriks songsang sebelum kita menjawab soalan matriks dalam Matematik Kertas 2. Mari kita lihat beberapa corak soalan yang mungkin muncul dalam SPM, di mana kamu perlu kena pasti corak soalan itu dan kena pasti kaedah penyelesaian yang betul. Kalau kita lihat dalam soalan SPM, ada pernyataan seperti ini, ada matriks songsang, ada hasil darab matriks yang memberi matriks identity 1001. Kalau kamu nampak hubungan seperti ini, itu menunjukkan soalan itu melibatkan matriks songsang. Dan kamu perlu mencari matriks songsang dengan rumus yang tetap sama, yang sesuruh kamu hafal sampai mati itu. Oke, yaitu 1 per AD tolak BC. Lepas tu D dan A yang tukar tempat, B dan C yang kekal di tempat sendiri tapi tukar tanda, positif jadi negatif, negatif jadi positif. Oke, satu lagi situasi di mana soalan itu nyatakan tiada matriks songsang. Oke, walaupun ini soalan tidak ada matriks songsang, perlu dicari, tapi bila kamu nampak pernyataan ini, kamu perlu guna cara ini, yaitu AD tolak BC akan sama dengan kosong. Oke, ini diperoleh dari bahagian bawah pecahan rumus matriks songsang. Ini bahagian sebenarnya tidak boleh jadi kosong. Jadi bila soalan SPM nyatakan itu keadaan tiada matriks songsang, kita akan guna AD tolak BC sama dengan kosong. Oke, mari kita perhatikan beberapa contoh soalan matriks dalam soalan berformat SPM. Mari kita perhatikan model test 3, kertas 2, soalan 10. Okey, soalan ini kita perlu cari matriks songsang bagi matriks segi empat yang diberi. Jadi, kita boleh label setiap nombor dalam matriks yang diberi sebagai A, B, C dan D. Supaya kita boleh masukkan setiap nombor ni ke dalam kedudukan yang betul dalam rumus matriks songsang. Ingat, inilah matriks songsang yang kamu perlu hafal. Okey. Jadi, caranya sangat mudah. Kita masukkan nombor AD 4 kali 9 tolak, mesti tolak ya, BC iaitu 16 kali 2. Lepas tu, nombor A dan D saling tukar tempat. Nombor B dan C kita perlu tukar tandanya, iaitu kalau sini positif 16, dia akan jadi negatif 16. Positif 2 akan menjadi negatif 2. Okey. Nombor di bawah pecahan ini kita boleh tekan calculator. Kamu akan dapat nombornya 4. Dan nombor-nombor di sebelah kanan kita tulis semula sahaja. Okey. Pecahan ini boleh didarab masuk atau dibiarkan di luar saja. Inilah jawapan yang boleh diberi markah penuh sebagai satu matriks songsang. Soalan B merupakan satu soalan masalah di mana kita perlu tulis persamaan matriks sendiri. Okey, kita lihat situasi ini melibatkan pen, buku latihan, dan kita tidak nampak apa-apa huruf ataupun boleh ubah digunakan. Jadi kita boleh tulis sendiri di mana X mewakili harga pen.
Dan Y mewakili harga buku latihan. Okey, jadi kita baca soalannya. 4 batang pen, kita tulis 4X 16 buku tambah 16Y sama dengan 128. Ini persamaan pertama. Dan persamaan kedua, kita baca ayat seterusnya. Kita boleh tulis 2 batang pen, 2X tambah 9 buku, 9Y sama dengan 71. Okey. Ini ialah dua persamaan yang kita boleh selesaikan dengan persamaan serentak. Tapi soalan sudah katakan kita perlu menggunakan kaedah matriks. Jadi kita perlu tulis persamaan ini dalam bentuk persamaan matriks, yaitu di sini ada 4 nombor kita masukkan ke dalam matriks di kiri, yaitu 4, 16, 2, dan 9. Boleh ubah XY, kita tulis di matriks sebelah, X atas, Y bawah. Dua nombor ni tulis dalam bentuk matriks juga. Dan kita perhatikan di sini, matriks yang kita tulis tadi sebenarnya sama dengan matriks yang kita cari matriks songsang pada bahagian A. Jadi kalau ini dua matriks sama, kita boleh gunakan jawapan yang kita cari di bahagian A, yaitu matriks songsang, di bahagian B. Mari kita lihat caranya. Untuk mencari nilai X dan Y, kita perlu pindah matriks ini ke sebelah kanan. Tapi kita tidak boleh pindah matriks ke kanan begitu saja. Ini matriks kalau pindah ke sebelah kanan, dia akan menjadi matriks songsangnya. Tapi tadi kita sudah mencari matriks songsangnya di bahagian A. Jadi kita boleh salin matriks songsang ni di sebelah kanan persamaan matriks ini. Menjadi macam ini. Okey, kita salin saja matriks songsang ini. Dan matriks di kanan kita letak di hujung kanan. Macam ini. Dan di sini kita boleh biarkan 1/4 kekal di situ. Dan dua matriks ini kita perlu darab. Macam mana kita darab matriks? Kita guna cara yang seajalah masa di sekolah. Bila dua matriks didarab, matriks di kiri kita tulis di kiri, matriks kanan kita tulis di atas. Dan kita lukis garis melintasi setiap baris dan juga laju. Jadi kita nampak ada dua titik persilangan mewakili ada dua nombor yang akan kita perolehi sebagai hasil darab matriks tersebut. Jadi cara pendarapannya ialah macam ini. Nombor di atas kita guna 9 darab 128 tambah negatif 16 darab 71. Okey, kau tekan kalkulator untuk cari nilainya. Dan nombor di bawah ini kita guna negatif 2 darab 128 tambah 4 darab 71. Tekan kalkulator. Selepas tekan kalkulator, kamu akan dapat nombor ini ialah 16 dan nombor di bawah kamu akan dapat 28. Okey, kita pindah dua nombor ni, iaitu nombor atas 16, nombor bawah 28, kembali ke
langkah persamaan matriks tadi. Jadi, hasil darab dua matriks ini, kita akan dapat satu matriks yang ada dua nombor, iaitu nombor atas 16 dan nombor bawah 28. Okey. Langkah terakhir, kita lihat di luar ada satu pecahan 1/4. Pecahan ini perlu didarab ke dalam dua nombor ini. Jadi, guna kalkulator. 1/4 darab 16, kamu akan dapat 4. Sekali lagi, 1/4 darab 28, kamu akan dapat 7. Jadi, jawapan akhir kita boleh tulis X sama dengan 4 dan Y sama dengan 7. Inilah cara kita selesaikan suatu persamaan serentak dengan kaedah matriks. Mari kita lihat modul mulus tajuk matriks soalan 1. Di sini kita diberi dua matriks, iaitu matriks P dan juga matriks Q, di mana matriks P darab Q akan dapat matriks identiti 1001. Ingat, bila kita lihat hubungan seperti ini, hasil darab dua matriks dapat 1001, kita akan tahu di sini wujud matriks songsang. Jadi, antara matriks P dan Q, kita pilih mana-mana satu matriks. Tapi lebih baik pilih matriks yang lebih mudah, lebih lengkap dengan nombor. Jadi, antara matriks P dan Q, mana yang lebih mudah, lebih lengkap dengan nombor? Matriks P kan? Jadi, kita pilih matriks P untuk cari matriks songsang. Dan nombor di dalam matriks P kita label sebagai A, B, C, dan D. Okey, selepas kita label setiap unsur dalam matriks P sebagai A, B, C, D, kita masukkan nombor-nombor ni ke dalam rumus matriks songsang. Rumus ini kamu kena hafal ya. Okey, sekarang masuk nombor 1/AD, iaitu 2 darab 3, tolak BC, iaitu negatif 5 darab 1. Kemudian, A dan T tukar tempat. B dan C kekal pada tempatnya, tapi kalau dia nombor negatif, dia akan berubah menjadi positif. Kalau dia nombor positif, dia akan menjadi nombor negatif. Okey. Ini nombor di bawah pecahan ini, kita tekan kalkulator. Kamu akan dapat nombor 11. Yang lain boleh tulis balik. Inilah matriks songsang bagi P. Okey, pecahan 1/11 kita tidak perlu darab masuk sebab kita akan gunakannya untuk banding dengan matriks Q yang diberi oleh soalan. Sekarang kita bandingkan matriks songsang yang kita dapat tadi dengan matriks Q yang diberi oleh soalan. Okey, kita lihat kedudukan nombor. Di luar kurungan ada huruf M. Di luar kurungan ada pecahan 1/11. Jadi jawapan M sama dengan 1/11. Bagaimana dengan N? N berada di kiri bawah. Dan bagi matriks songsang yang kita dapat tadi, nombor di kiri bawah ialah negatif 1. Pada kedudukan sama, kita boleh ambil nilai negatif 1 sebagai jawapan bagi N. Ini saja jawapan bagi soalan 1A. Dan bagi soalan 1B, caranya pun tidak susah. Kita diberi dua persamaan di sini.
Dan dua persamaan ini kita boleh tulis dalam bentuk persamaan matriks, yaitu 1 kurungan besar, ada 4 nombor kita masukkan, yaitu 2, negatif 5, 1, kalau di depan X tak ada nombor maksudnya 1, dan 3. Lepas tu X dan Y kita tulis dalam bentuk matriks laju, atas X, bawah Y. Dan 2 nombor di sebelah kanan persamaan kita tulis dalam matriks laju juga, pada kedudukan yang sama. Okey, bandingkan setiap kedudukan nombor ni. Tidak susah kan mau tengok coraknya. Dan kita dapati persamaan matriks yang kita tulis di bahagian B ada matriks yang sama dengan matriks mudah yang kita tadi guna di bahagian A. Yang tadi cakap matriks yang lebih lengkap dengan nombor. Jadi kita nampak matriks yang sama di sini, itu bermaksud kita boleh guna matriks songsang dari bahagian A untuk guna dalam jawapan bahagian B. Untuk cari nilai X dan Y dalam persamaan matriks ini, kita perlu pindah matriks di sebelah kiri ini ke sebelah kanan pada kedudukan sini. Okey, jadi kita pindah matriks ini, bukan pindah terus begitu saja. Kita lepas pindah ke kanan, dia akan menjadi matriks songsang. Jadi caranya ialah kita tulis XY di kiri. Kita pindah matriks ini ke sebelah menjadi matriks songsangnya yang tadi kita cari tu. Jadi salin matriks songsang yang tadi kita cari. Dan tulis matriks jawapan ini di sebelah kanan. Ini langkah kerja yang boleh kita skor markah juga. Cuba belajarlah. Okey, lepas tu kita lihat. Pecahan 1/11 kita boleh letak di luar. Dan 2 matriks ini kita perlu saling darab. Cara darabnya sedulu pernah ajar, yaitu kita tulis matriks di sebelah kiri ini di kiri dan matriks di sebelah kanan di atas. Dan kita buat garisan melintasi nombor bagi setiap baris dan laju. Kita dapati ada 2 titik persilangan, yaitu ada 2 jawapan kita akan dapat. Macam mana kita cari, yaitu kita darabkan nombor-nombor ni. Jadi nombor yang ada di atas kita guna 3 darab negatif 24 tambah 5 darab 10. Cuba tekan kalkulator dan tengok apa nombor yang kamu dapat. Dan bagi nombor yang di bawah ini, kita darabkan negatif 1 dengan negatif 24 tambah 2 darab 10. Tekan kalkulator juga dan cari jawapan. Okey, setelah kita tekan kalkulator, dapat 2 nombor ni, kita masukkannya ke dalam matriks. Nombor di atas negatif 22, nombor di bawah 44 positif. Okey, langkah terakhir kita lihat. Ini ialah pecahan 1/11 yang perlu didarab ke dalam kedua-dua nombor ini. Jadi kalau tekan kalkulator, 1/11 darab negatif 22
kau akan dapat negatif 2. Pecahan 1/11 darab 44, kamu akan dapat 4. Jadi, jawapan akhirnya kita boleh tulis semula X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 4. Itu saja bagi soalan 1. Bagi soalan 2, diberi bahawa matriks ini ialah matriks songsang bagi matriks ini. Cari nilai K. Walaupun soalannya tidak suruh cari matriks songsang, dia cari nilai K ke, nilai lain ke. Tapi kamu ingat, untuk kertas 2 ini, soalan matriksnya mesti perlu cari matriks songsang. Jadi caranya lebih kurang seperti soalan 1. Kamu lihat, antara dua matriks ini, mana satu merupakan matriks yang lebih mudah, lebih lengkap dengan nombor? Matriks di kanan ni kan? Jadi, kita pilih matriks di sebelah kanan untuk cari matriks songsang. Kalau kita guna matriks ini, kita label 4 nombor di dalam sebagai A, B, C dan D. Okey, kita guna matriks yang kita sudah pilih. Selepas label A, B, C, D, kita masukkan nombor-nombor A, B, C, D ke dalam rumus. Jangan lupa hafal rumus matriks songsang. Okey, A, D, negatif 6 darab 1, tolak B, C, 2 darab negatif 2. Okey. Dan sekarang, dua nombor A dan D kita saling tukar tempat. Dan dua nombor di BC kita tidak tukar tempat, tapi kita tukar tanda. Positif 2 akan menjadi negatif 2. Negatif 2 akan menjadi positif 2. Itulah maksudnya di sini ada negatif. Bukan maksudnya ini dua nombor mesti selalu negatif. Maksudnya kita tukar tandanya. Okey, ini tekan kalkulator. Kamu akan dapat negatif 2. Okey. Inilah matriks songsang di mana kamu boleh skor markahnya. Tadi kita pilih matriks yang lebih mudah, yang lebih lengkap dengan nombor untuk mencari matriks songsang. Matriks yang tidak dipilih, kita akan bandingkan saja nombor-nombor. Tapi kita lihat, semua nombor ada dalam matriks ini. Tidak ada nombor di luar kurungan. Tapi matriks songsang kita cari tadi, ada pecahan di luar kurungan lagi. Jadi sekarang, kita perlu darabkan setiap nombor dengan pecahan negatif 1/2. Darab ke dalam setiap nombor. Kita guna kalkulator saja. Jadi negatif 1/2 darab 1, kita akan dapat negatif 1/2. Negatif 1/2 darab negatif 2, kita akan dapat 1. Negatif 1/2 darab 2, kita akan dapat negatif 1. Negatif 1/2 darab negatif 6, kita akan dapat positif 3. Guna kalkulator saja. Dan sekarang kita bandingkan dua matriks ini. 1, 1, 3, 3, negatif 1, negatif 1. K, pada kedudukan K, nombor pada matriks songsang kita ialah negatif 1/2. Jadi kita dapat jawapan K sama dengan negatif 1/2. Itu saja bagi soalan 2A.
Okey, bagi soalan B, sekali lagi kita diberi dua persamaan. Jadi kita tulis dalam persamaan matriks dengan masukkan 4 nombor di kiri ke dalam matriks, iaitu negatif 6, nombor saja ya, E dan F tak mau. 2, negatif 2, dan juga 1. E dan F kita tulis dalam matriks sebelah, E atas, F bawah. 13 dan 7 tulis dalam matriks juga. Dan kita perhatikan matriks yang kita tulis tadi sama dengan matriks yang kita pilih pada bahagian A. Jadi sekali lagi kita boleh guna jawapan matriks songsang di bahagian A untuk kita selesaikan bahagian B. Sekali lagi, untuk cari nilai-nilai E dan F, kita perlu pindah matriks ini ke sebelah kanan. Tapi kita bukan pindah saja ke kanan, kita perlu jadikannya matriks songsang. Jadi kita akan tulis semula persamaan matriks seperti ini. Okey. Ini matriks pindah ke sebelah kanan akan menjadi matriks songsangnya yang kita cari tadi di bahagian A. Jadi kita boleh tulis, kamu boleh guna bentuk ini atau bentuk ini pun boleh. Okey, kita guna bentuk yang lebih mudah lah. Salin saja sebab tadi bahagian A kita sudah cari matriks songsang, tak perlu cari lagi. Cuma bila matriks yang asal pindah ke kanan, kita tukar menjadi matriks songsangnya. Dan nombor ini, matriks yang kanan, tulis tetap di hujung kanan. Okey, boleh kamu cuba selesaikan. Ingat macam mana kita cari hasil darab matriks ini? Kaedah penerapan matriks guna cara yang seajar tadi, iaitu matriks di kiri, tulis di kiri, matriks di kanan, tulis di atas. Lepas tu kita buat garisan melintasi setiap baris dan laju. Sekali lagi, ada 2 titik persilangan. Jadi, nombor di atas, kita guna cara penerapan inilah. Okey, iaitu negatif 1/2 darab 13 tambah 1 darab 7. Tekan kalkulator, cari jawapan ini. Dan nombor di bawah kita guna negatif 1 darab 13 tambah 3 darab 7. Tekan kalkulator untuk cari jawapan ini. Kamu akan dapati nombor ini ialah 1/2. Dan nombor di bawah ialah 8. 2 nombor ni ditulis ke dalam persamaan matriks. Ikut kedudukannya, atas 1/2, bawah 8. Jadi kita sudah dapat jawapan akhir. Kita tulis semula E sama dengan 1/2 dan F sama dengan 8. Ya, setahu soalan tajuk matriks songsang ini agak susah dalam SPM. Tapi dalam SPM, soalan matriks biasanya akan memberi 6 markah. Dan saya percaya kalau kamu berusaha bersungguh-sungguh untuk menguasai, menghafal, cuba menjawab sejauh yang kamu boleh, saya percaya kamu sekurang-kurangnya boleh skor 1, 2, 3 markah atau lebih banyak kalau kamu boleh teruskan langkah yang betul. Jadi nasihat saya, jangan biar soalan matriks ini
coba jawab seberapa yang kau boleh. Oke?